Profesor Cole disayangi ditembak mati di kampus university. Saya agak kehilangan kata-kata kerana situasi ini sangat tragis. Ia langsung tidak masuk akal. Siapa yang sanggup melakukan perkara sebegitu dan mensasarkan beliau? Tetapi apabila detektif menyiasat lebih mendalam, mereka mendapati suspek itu adalah seseorang yang pernah duduk di dalam kelas-kelas tersebut. Sebenarnya selain tuduhan, saya tak mahu jawab sebarang soalan. Ini adalah Inside the Crime, dibawakan oleh Law and Crime. Saya Elizabeth Milner. Penyiasat berkata, ini bukan sesuatu yang berlaku secara tiba-tiba. Mereka percaya suspek telah merancangnya sejak sekian lama. Di saat akhir, dia sadar siapa dalangnya dan berkata, saya tahu awak akan lakukan ini. 5 Oktober 2022, di kampus University Arizona, Tucson, Arizona, semester musim luruh sedang berlangsung. Sekitar jam 2 petang hari itu, panggilan mengejutkan diterima oleh 911. Pemanggil berkata seseorang berada di bangunan Harshbarger dan perlukan pengiring polis untuk membawa keluar individu itu. Bangunan itu menempatkan jabatan hidrologi dan sains atmosfera. Menurut The Associated Press, bangunan itu berada di barat laut kedai buku University dan Kesatuan Pelajar. Kemudian, ketika pegawai polis menuju ke bangunan itu, tiba-tiba mereka menerima laporan bahwa tembakan telah dilepaskan. Kampus serta-merta dikenakan perintah berkurung. Pegawai polis mendapati kejadian tembakan itu menyebabkan 2 orang cedera. Seorang mangsa dirawat di lokasi akibat serpihan peluru, manakala mangsa kedua ditembak beberapa kali dan dikejarkan ke hospital, di mana dia disahkan meninggal dunia. Pelajar, pensyara, dan kaki tangan terkejut apabila mengetahui mangsa yang meninggal ialah Dr. Thomas Meixner, Ketua Jabatan Hidrologi dan Sains Atmosfera. Persoalan utama, siapa pelaku dan kenapa? Adakah ia rawak? Adakah kerana dendam? Pegawai tiba ketika suspek sudah melarikan diri, namun saksi masih sempat mengenali suspek yang pernah belajar di bilik darjah itu. Pencarian suspek berakhir lebih 100 batu dari Tucson selepas pemandu enggan berhenti dan dikejar. Jalan mengundur. Ada orang lain dalam kereta. Ada senjata dalam kereta itu. Apa yang kamu ada? Berhenti di situ. Teruskan, saya dah tangkap dia. Kerana, jom kita periksa kenderaan itu. Baiklah. Kau tak nampak apa-apa, kau pergi ke pintu, tak ada apa-apa. 2 batu naik ke sini untuk diingat. 466. Subjek 11015 kenderaan telah diperiksa. Lalu lintas akan dilepaskan. Ia belum menyenangkan, baiklah. Saya tertanya-tanya siapa yang akan datang ambil dia. Pegawai mengesahkan lelaki ini yang dicari. Pistol 9mm dengan peluru, sepadan 11 kelongsong di lokasi, ditemui dalam keretanya. Pemandu itu dikenal pasti sebagai Murad Dervish, 46 tahun, yang kebetulan bekas pelajar University Arizona. Mari kita tukar polis dan kita akan bawa dia ke sebelah kanan saya. Okey? Awak, okey? Awak tak cedera atau apa-apa? Tak. Ya, teruskan dan buka kait itu dan tutup tangan saya. Ya, teruskan. Oliver. Bagus. Baiklah. Baiklah, teruskan. Ambil yang satu lagi. Saya tahu awak mungkin dah periksa dia, tapi itu yang saya cari. Saya akan periksa lagi. Okey, bro. Setelah lu kentap atau apa-apa? Baiklah, boy. Tunggu sekalian. Ya, kau boleh kunci 2 kali. Too long. Hanya periksa aku lagi. Baiklah, terima kasih. Baiklah. Encik,
Tiada poin boleh mencucuk frame. Tiada benda seperti itu, tiada jarum suntikan, tiada apa-apa yang tajam. Baiklah, kita okey. Cuma nak periksa kancing ni. Okey. Saya akan bawa dia ke sebelah penumpang. Saya akan periksa sekali lagi kenderaan saya di sini. Sila periksa semula dan alihkan dia ke sana. Terima kasih. Baiklah, Abang. Hati-hati dengan radio. Yes. Watch your step, alright, bud? Semasa sidang media selepas penangkapannya, Ketua Polis University Arizona mendedahkan bahawa bekas pelajar itu sepatutnya tidak berada di kampus. Suspek pada mulanya digambarkan sebagai lelaki kulit putih, kira-kira 5 kaki 8 inci, 35 tahun, berambut coklat pendek, bertopi baseball biru. Jabatan Polis University Arizona menerima panggilan daripada seseorang di bangunan Harshbarger yang melaporkan bahawa seorang bekas pelajar berada di dalam bangunan itu. Pelajar itu tidak dibenarkan berada di dalam bangunan tersebut. Dia adalah seseorang yang dikenali oleh kaki tangan sebagai bekas pelajar, dan mereka percaya bahwa dia tidak sepatutnya berada di dalam bangunan itu. Menurut afidavit sebab munasabah, Murad telah dibuang universiti pada Februari 2022, 8 bulan sebelum insiden tembakan itu. Menurut dokumen tersebut, dia telah dilarang berada di mana-mana kawasan U of A. Dia juga menjadi subjek beberapa laporan gangguan dan ugutan yang dibuat terhadap kaki tangan di Harshbarger. Keadaannya sangat teruk hingga satu email bergambar Murad diedarkan dengan arahan menghubungi 911 jika dia kembali ke bangunan itu. Dia duduk di belakang kereta peronda dan bercakap perlahan dengan dirinya. Oh, kamu semua, jangan tergesa-gesa. Baiklah kawan. Tolong aku satu perkara. Kami akan pindahkan kamu ke U of A PD. Baiklah. Semuanya sudah siap, semuanya sudah diatur. Anda mau tukar kenderaan di sini? Sila duduk diam, saya nak siapkan dulu. Nanti bila saya pusingkan awak, boleh terus pakaikan semula. Jadi bila saya buka gari awak, letakkan di atas kepala awak. Faham? Atas kepala awak. Sama juga dengan yang ini. Baiklah, sila menghadap ke kereta. Baiklah, bawa tangan ini ke belakang. Saya cuma nak periksa sekali lagi, pastikan ini tak terlalu ketat. Okay. Kawan-kawan, jom cari mereka di telefon sebelum terlambat. Baiklah, kita akan berjalan balik ke kereta mereka. Okey?
Baiklah, pergi dan hadap kereta mereka. Mereka akan periksa kamu dengan cepat. Cuma semak kotak mereka sekali lagi. Jadi tolong saya, pergi dan renggangkan kaki kamu untuk saya. Maaf, Sheriff, ya. Tak kisah. Kau tahu tak? Ya, aku memang ada satu yang kau nak tadi. Okey. Ada apa-apa dalam kasut kau? Murad enggan bercakap ketika disoal siasat pada pukul 2 pagi. Jadi awak pelajar siswa di sini? Okey, sebab saya nampak awak ada kucing yang cedera. Betul. Saya bukan pelajar siswaza. Jadi sebenarnya awak tahu, selain daripada tuduhan, saya memang tak nak jawab apa soalan lagi. Saya rasa saya tak patut jawab apa soalan lagi. Okey. Awak bebas jawab apa-apa soalan atau pilih untuk tidak jawab. Itu hak awak. Jadi kalau saya bacakan soalan kepada awak dan awak tak nak jawab, cuma cakap saya tak nak jawab soalan itu. Ya. Itu okey lawan. Baiklah. Saya rasa saya lebih suka awak tahu bercakap dengan peguam dulu, awak tahu sebelum apa-apa. Saya hanya mau tahu tuduhannya. Okey. Dapatkan peguam. Tunggu peguam. Oh, saya sedia menjawab soalan awak. Awak ada soalan untuk saya? Untuk jelaskan apa pertuduhan itu. Okey. Jadi sekarang ada seorang lelaki, Tim Corley, cedera hari ini. Awak kenal Tim terkena peluru sesat. Jadi itu tuduhan serangan teruk terhadap Tim. Jadi itu salah satu tuduhan yang saya sedang pertimbangkan. Itu memang banyak tuduhan. Tidak, ada lagi yang saya sedang pertimbangkan. Seperti jika awak tak mau bercakap tanpa peguam, tak apa. Kita boleh selesaikan ini dengan cepat. Kami ada banyak bukti dan saya rasa awak tahu bukti itu, tapi saya tak akan mendesak dengan soalan. Ia sungguh malang kerana saya betul-betul mahu dengar cerita awak. Dulu saya pelajar Fijasa Sarjana Mulia di sini dan staf noyan saya dengan sangat teruk. awak akan beri cerita di mahkamah. Selepas itu, mungkin akhirnya, jika anda rasa penting untuk beritahu kami siapa. Iya. Ramai akan kata cerita anda berubah ikut apa pegawai itu cakap. Anda dah beritahu dari awal apa ceritanya. Sekarang anda ubah cerita anda, versi anda untuk sesuaikan dengan bukti. betul. Sejujurnya, seorang peguam menasihati saya, baik. Awak tak nak jawab soalan saya pasal peguam? Tidak baik. Saya mendakwa awak atas tuduhan membunuh darjah pertama. Okey. Dia kelihatan terkejut. Kau panggil aku bodoh. Kau kata tak mahu jawab soalan aku. Baiklah, sesiapa pun kena jawab soalan-soalan aku. Aku rasa aku yang mana dengar bagaimana cakapan ini. Kami jumpa sepucuk pistol dalam kereta kamu. Aku pasti kau pun nak dengar juga. Kami jumpa sepucuk pistol dalam kereta kamu. Daripada perintah perlindungan ini, nampaknya kau dilarang memiliki sebarang senjata api. Ya, saya semak untuk Brianna Moreno. Ia diserahkan pada Max tahun lepas. Kereta anda telah disita. Kami akan tahan di sana buat seketika. Kami sudah geledah rumah dan kereta anda. Sebelum pergi malam ini, saya perlu geledah anda juga. Kami akan ambil sapuan mulut dan pakaian anda sebagai bukti. Ya, ia adalah sapuan BNI yang diambil dari dalam pipi anda gosok seperti putih kapas. Ya. Saya pernah buat itu sebelum ini. Awak pernah buat itu sebelum ini?
Adakah awak juga buat catatan pertanyaan? Semua memang mau ya. Ya, saya anggap awak buat begitu juga. Saya sangka awak akan buat begitu. Awak akan buat? Hanya menyakitkan awak. Awak macam sedang azab. Ya, saya sangka begitu. Saya pernah dengar orang buat begitu. Saya kita tak boleh berbual. Nampak banyak persamaan. Belajar di UA, tinggal di CDO. Malangnya, saya tak boleh bercakap dengan awak adalah. Awak bebas bercakap dengan saya. Mereka ada di sini. Ya, saya tahu. Tetapi kerana awak sedang ditahan dan awak sedang di soal siasat, jadi ya awak perlu mengarahkan peguam untuk hadir semasa soal siasat, betul? Mungkin awak patut tunggu sampai 4 pagi. Mungkin saya akan bercakap dengan awak. Ya, dan saya faham awak dah letih dengan semua ini. Kami pun letih juga. Kami mulakan hari kami awal. Saya tak tahu ke mana mereka pergi. Sudah. Jika kita jumpa lebih awal hari ini, bukan di luar kawasan Ahok, mungkin kita sudah mula awal. Saya tak pasti sudah pukul 4, tapi sekarang sekarang pukul 2.30. Kalau awak bawa peguam ke sini, kita boleh buat, tapi saya rasa peguam beda awam tak secepat itu. Duit saya dibazirkan begitu saja. Ya. Baik. Terima kasih, Encik. Terus. Anda akan berada di sini untuk seketika, sementara kami uruskan beberapa dokumen. Baik. Hanya duduk di sini. Kami perlu pindahkan awak ke bilik lain. Okey, ya, saya di sini. Okey. Sekurang-kurangnya, saya telah melaksanakan misi saya. Itu bukan satu-satunya komen menyeramkan oleh Murad. Ini dicatat pegawai dalam affidavit selepas Miranda. Sebelum soal siasat, Dervish berkata, "Saya harap dia oke. Mungkin hanya harapan kosong. Saya rasa sangat tidak dihormati oleh seluruh jabatan itu. Seorang wanita tidak akan melakukan perkara ini. Dan saya memang berniat untuk membunuh diri, menembak diri sendiri. Tetapi saya tak mampu." Seorang hakim di Arizona memutuskan untuk menahan dia tanpa jaminan. Selain tuduhan membunuh tahap pertama, Murad juga didakwa dengan serangan truk menggunakan senjata maut, memiliki senjata maut oleh individu yang dilarang, membahayakan, serta pecah rumah. Menjelang Mei 2024, kes ini dibicarakan menurut 13 News Arizona. Pendakwaan berhujah, Murad sedar tindakannya. Pendakwa Raya Haley Weigel berkata kepada juri, dia pergi kerana menjangka akibat dan tahu perbuatannya salah, jadi dia melarikan diri. Pihak pembela tidak membuat kenyataan pembukaan hingga pendakwaan selesai. Saksi memberi keterangan. Murad memakai pelitup muka dan topi baseball. Mereka dengar bunyi kuat, lalu nampak Dr. Meixner berlari ke pejabatnya dengan kesan tembakan, semasa Murad menekan muka pada kaca pintu. Juri dimaklumkan tentang ugutan yang dibuat oleh Murad dalam tahun sebelum insiden tembakan itu. Beberapa ugutan tersebut dilaporkan bersifat antisemitik. Bagaimana Dr. Meixner merancang konspirasi diketuai Yahudi terhadapnya, walaupun beliau dibesarkan sebagai Katolik Roman. Peguam Murad menyatakan kemarahan beliau terhadap Dr. Meixner berpunca dari markah ujian yang buruk. Pembunuhan itu tidak dirancang. Dia bersalah, namun tidak waras, atas tuduhan bunuh darjah kedua. Pihak pembela berkata Murad Dervish hilang kewarasan pada 5 Oktober 2022 akibat masalah kesehatan mental yang teruk hingga tak dapat bezakan betul atau salah. Pihak pendakwaan membalas hujah itu dengan mengatakan dia bukan tidak bersalah kerana tidak waras, dia memang bersalah. Pada 21 Mei 2024, juri dapati Murad Dervish bersalah atas pembunuhan tahap pertama dan 5 kes jenayah lain. Bulan berikutnya, dia ke mahkamah untuk hukuman. Dalam perbicaraan, rakan sekerja Dr. Meixner menyebut mentor baik, bersemangat, cendekiawan, dan pemimpin yang memajukan jabatan. Pembunuhan itu menjejaskan kesehatan mental pelajar dan kaki tangan. Ramai sukar kembali ke kampus. Keluarga Dr. Meixner membuat rayuan penuh emosi kepada hakim dan meminta Murad Dervish dijatuhkan hukuman penjara seumur hidup tanpa peluang untuk parol.
Salah seorang dokter anak lelaki Meixner dilaporkan memberitahu mahkamah bahwa dia berasa seperti ingin mati kerana dia mahu memeluk ayahnya sekali lagi. Manakala adik perempuan mangsa mengkritik Jabatan Polis Universiti dan individu yang menjual senjata api kepada Murad. Murad dilaporkan memohon maaf kepada keluarga semasa kenyataannya sambil mendakwa peguamnya telah melakukan banyak kesilapan semasa perbicaraan seperti tidak memohon pertukaran tempat perbicaraan dan mendakwa keseluruhan proses itu tidak adil. Hakim Mahkamah Tinggi Daerah Pima, Howard Fell, memberi respon. Sekarang, kamu akan dipenjarakan seumur hidup. Murad Dervish dijatuhkan hukuman penjara seumur hidup ditambah 14 tahun tanpa peluang parol. Rekod dalam talian menunjukkan Murad Dervish sedang menjalani hukuman di penjara negeri di Buckeye, Arizona pada tahun 2024. Keluarga Dr. Thomas Meixner menyelesaikan saman $2.5 juta dengan University Arizona selepas menuduh University gagal melindunginya dari pelajar yang sering mengugut beliau. Itu sahaja untuk episod Inside the Crime kali ini. Tonton lebih banyak episod di YouTube Law and Crime. Saya Elizabeth Milner, jumpa lagi esok untuk kes seterusnya.